Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang berada di luar sana? Semoga semuanya di dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah Hajah Bibi akan membawa anda di dalam perkongsian ilmu akidah, iaitu hindari ajaran sesat pendidikan Islam tingkatan 4. Isi pembelajaran kita pada hari ini, kita fokus kepada 4 perkara. 1. Takrif ajaran sesat. 2. Ciri-ciri menjauhi ajaran sesat. 3. Kesan melakukan ajaran sesat. 4. Cara-cara menjauhi ajaran sesat. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, kita lihat apa itu takrif ajaran sesat. Takrif ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Malik bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamsaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya sekiranya kamu berpegang dengannya. Pertama, kitab Allah, iaitu Al-Quran. Kedua, ialah sunnah Nabi-Nya, iaitu Al-Hadis. Ciri-ciri ajaran sesat. Ianya boleh dibahagikan kepada 4. Pertama, aspek Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, aspek akidah. Ketiga, aspek ibadah. Keempat, aspek akhlak. Kita lihat dari segi aspek Al-Quran dan Hadis. Ianya kita bahagikan kepada 3. Pertama, memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. 3. Hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum. Seterusnya, kita bincangkan dari segi aspek akidah yang boleh dibahagikan kepada 6 perkara. Pertama, mengaku menjadi nabi atau rasul. Kedua, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. 3. Mendakwa gurunya dapat menebus dosa. 4. Memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Kelima, mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. 6. Menolak ilmu ghaib seperti roh, malaikat dan jin. Perbincangan kita seterusnya dari segi aspek ibadah. Ianya boleh dibahagikan kepada 4. Pertama, menolak kewajipan ibadah fardu.
Yang kedua, beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Ketiga, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Seterusnya, perbincangan kita berhubung dengan aspek akhlak. Ianya boleh kita huraikan kepada 3, iaitu pertama, mengejek, merendah-rendahkan dan mempersenda-sendakan sahabat Nabi. Kedua, bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya yang benar. 3, memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, kita lihat kesan melakukan ajaran sesat ini ianya boleh dibahagikan kepada 4 kategori. Pertama, dari segi agama. Kedua, dari segi ekonomi. Ketiga, dari segi politik. Dan yang keempat, dari segi kemasyarakatan. Kita lihat uraiannya setiap satu. Dari segi agama, ianya dapat melemahkan iman dan merosakkan akidah. Seterusnya, ianya juga dapat menjatuhkan imej umat Islam. Kita lihat dari segi kesan dari segi ekonomi. Kesan daripada segi ekonomi akan dapat melahirkan individu yang fasik dan malas. Seterusnya, membelanjakan wang pada perkara yang tidak berfaedah. Kesan dari segi politik pula dapat kita huraikan di sini, iaitu dapat menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Seterusnya, kesannya dapat mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Kesan melakukan ajaran sesat dari segi kemasyarakatan, ianya dapat membentuk individu masyarakat yang bersikap agresif dan kasar. Seterusnya, dapat memutuskan hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam. Seterusnya, kita akan membincangkan bagaimanakah cara bagi menjauhi ajaran sesat. Ianya boleh dibahagikan kepada 6 kategori. 1, ilmu. 2, sahabat. 3, amal. 4, kaji. 5, doa. 6, taubat. Kita lihat huraiannya satu persatu. Bagaimanakah cara menjauhi ajaran sesat? 1, ilmu. Kita hendaklah mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. 2, sahabat. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. 3, amal. Kita hendaklah memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. 4, kaji. Kita hendaklah mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya
tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. 5. Doa. Kita hendaklah berdoa memohon petunjuk agar sentiasa berada di jalan yang benar. 6. Taubat. Kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketelanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat. Alhamdulillah, maka selesailah perkongsian kita dalam pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah di bawah tajuk hindari ajaran sesat. Jangan lupa untuk bersama dengan Ustazah Hajah Bibi bagi perkongsian seterusnya di dalam menulis cara jawapan bagi soalan subjektif kertas 1 pendidikan Islam. Dan pastikan anda akan terus bersama dengan saya dengan menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda anda menyokong perjuangan saya. Ila liqa wa ma'assalamah. Assalamualaikum.